Pentaksiran Bilik Darjah. Pentaksiran Bilik Darjah atau PBD merupakan sebahagian dari proses pengajaran dan pembelajaran. Pelaksanaan PBD yang betul akan memberi gambaran yang jelas tentang penguasaan murid terhadap standard pembelajaran yang ditetapkan dalam kurikulum. Sedikit latar belakang berkenaan pentaksiran bilik darjah. Ia bermula dengan pentaksiran berasaskan sekolah atau PBS pada tahun 2011. PBS merupakan pentaksiran yang holistik dan terdiri dari dua komponen, iaitu akademik dan bukan akademik. Di bawah komponen akademik terdapat dua subkomponen, iaitu pentaksiran pusat dan pentaksiran sekolah. Manakala komponen bukan akademik pula mengandungi dua subkomponen, iaitu pentaksiran aktiviti jasmani, sukan dan kokurikulum atau PAJSK dan pentaksiran psikometrik. Pentaksiran sekolah telah dikenali sebagai pentaksiran bilik darjah, iaitu PBD, mulai hujung tahun 2016. Pentaksiran bilik darjah mengekalkan semua konsep pentaksiran sekolah dan melibatkan penentuan tahap penguasaan murid bagi setiap mata pelajaran. Tahap penguasaan ini dinyatakan dalam standard prestasi seperti yang terdapat dalam dokumen standard kurikulum dan pentaksiran, iaitu DSKP, semua mata pelajaran. Selain standard prestasi, standard kandungan dan standard pembelajaran juga perlu dirujuk dalam pelaksanaan PBD. Berikut ialah ringkasan perkembangan dokumen kurikulum dan dokumen pentaksiran serta perekodan maklumat pentaksiran. Pada peringkat awal pelaksanaan pentaksiran sekolah, terdapat dua dokumen berasingan untuk kurikulum dan pentaksiran, iaitu DSK untuk kurikulum dan DSP untuk pentaksiran, dan ia direkod secara dalam talian. Mulai tahun 2014, kurikulum dan pentaksiran telah disatukan di dalam dokumen standard kurikulum dan pentaksiran, iaitu DSKP. Mulai tahun 2014 juga, perekodan maklumat pentaksiran dilakukan secara offline, iaitu menggunakan template pelaporan dalam fail Excel yang dibangunkan oleh BPK. Mulai tahun 2016, pentaksiran sekolah dikenali sebagai pentaksiran bilik darjah, dan bermula tahun 2017, KSSM dilaksanakan di tingkatan 1 dan KSSR Semakan 2017 dilaksanakan di tahun 1. Pentaksiran bilik darjah, iaitu PBD, merupakan proses pentaksiran yang berterusan dalam sesi pengajaran dan pembelajaran bagi mendapatkan maklumat tentang perkembangan, kemajuan, kebolehan dan penguasaan murid terhadap matlamat kurikulum yang dihasratkan. PBD melibatkan proses mengumpul dan menganalisis maklumat serta membuat refleksi yang berterusan terhadap pengajaran dan pembelajaran dalam membuat pertimbangan secara konsisten untuk menambah baik pengajaran dan pembelajaran tersebut. Pelaksanaan PBD yang betul akan memberi gambaran yang jelas tentang penguasaan murid terhadap standard pembelajaran yang ditetapkan. Semua maklumat yang diperoleh dari pentaksiran bukanlah bertujuan untuk perbandingan atau persaingan antara murid. Sebaliknya, maklumat tersebut hendaklah digunakan untuk membantu pihak sekolah dan ibu bapa merancang tindakan susulan ke arah menambah baik penguasaan dan pencapaian murid dalam pembelajaran. Oleh itu, pentaksiran boleh berlaku secara formatif, iaitu sebagai pembelajaran dan untuk pembelajaran, dan ia juga boleh berlaku secara sumatif, iaitu tentang pembelajaran murid. Berdasarkan penerangan tadi, melalui PBD, guru dapat mengenal pasti kekuatan dan kelemahan murid dalam pembelajaran. Guru juga dapat mengesan perkembangan murid secara menyeluruh, merancang dan mengubah suai kaedah pengajaran,
mengetahui keberkesanan pengajaran dan mengambil tindakan susulan yang sesuai dengan serta-merta. Pelaksanaan PBD berlaku sepanjang proses pengajaran dan pembelajaran. Ini bermakna pentaksiran berlaku semasa dan selepas aktiviti pembelajaran. Pelbagai aktiviti boleh dirancang untuk pembelajaran murid. Pelbagai kaedah dan instrumen pentaksiran juga boleh digunakan. Aktiviti pembelajaran, kaedah dan instrumen pentaksiran boleh dipelbagaikan bergantung kepada apa yang hendak diukur atau ditaksir. Pentaksiran ini melibatkan tahap penguasaan merujuk kepada standard prestasi yang dinyatakan dalam DSKP setiap mata pelajaran. Tahap penguasaan merupakan satu penyataan pencapaian yang menunjukkan perkembangan pembelajaran murid. Terdapat 6 tahap penguasaan yang menunjukkan aras penguasaan yang disusun secara hierarki dan digunakan untuk tujuan rujukan pencapaian murid bagi setiap mata pelajaran. Tahap penguasaan mengambil kira pengetahuan, kemahiran dan nilai yang ditetapkan dalam kurikulum. Taksonomi yang berkaitan kognitif, psikomotor dan afektif digunakan sebagai asas membina tahap penguasaan dalam standard prestasi. Ini merupakan proses pelaksanaan PDP dan PBD yang perlu dilaksanakan serentak. Perancangan PBD dan PDP perlu dilakukan secara bersekali. Ini bermakna guru perlu kenal pasti standard kandungan dan standard pembelajaran, menentukan strategi pengajaran dan merancang aktiviti, seterusnya mengenal pasti dan merancang kaedah dan instrumen pentaksiran yang sesuai. Hasil PBD ini perlulah direkod bagi memudahkan guru membuat analisis dan tindakan susulan. Guru boleh merekod dapatan PBD di dalam dokumen seperti rekod mengajar, buku catatan, senarai semak dan template pelaporan yang dibekalkan oleh BPK. Bagi tindakan susulan, guru perlulah menentu dan melaksanakan strategi pengajaran dan kaedah pentaksiran serta menyedia dan mentadbir instrumen pentaksiran mengikut keupayaan murid. Seterusnya, guru perlu melaporkan tahap penguasaan pada akhir tahun pembelajaran murid. Berikut ialah 6 tahap penguasaan yang dicadangkan dalam DSKP. Setiap pernyataan tahap penguasaan ditafsir secara generik dalam mata pelajaran sebagai aras tertentu untuk memberi gambaran holistik tentang pencapaian murid. Tahap penguasaan minimum bagi semua mata pelajaran ditetapkan pada tahap penguasaan 3 ataupun TP3. Pada tahap ini, murid boleh menggunakan pengetahuan untuk melaksanakan sesuatu kemahiran atau tugasan pada sesuatu situasi. Setiap murid dibimbing dan diberi peluang untuk mencapai sekurang-kurangnya TP3. Walau bagaimanapun, tidak semua murid berupaya mencapai tahap ini pada kadar yang sama kerana potensi individu adalah berbeza. Oleh itu, guru perlu mengambil tindakan susulan dan sentiasa berusaha untuk membantu murid meningkatkan tahap penguasaan masing-masing. Di samping itu, guru perlu membuat perancangan untuk mengembangkan potensi semua murid bagi mencapai tahap penguasaan 4 hingga tahap penguasaan 6. Murid perlu diberi ruang dan peluang untuk menjalankan aktiviti dan meneroka pengalaman bagi membolehkan mereka mencapai tahap penguasaan yang lebih tinggi. Murid yang mencapai TP4 hingga TP6 boleh membantu murid lain dalam meningkatkan pembelajaran mereka dan boleh menjadi satu teladan yang cemerlang. Penentuan tahap penguasaan itu adalah berdasarkan standard prestasi bagi setiap kelompok standard kandungan dan standard pembelajaran. Selain dari tahap penguasaan, pada akhir sesi persekolahan seperti pertengahan tahun dan akhir tahun, guru perlu menetapkan tahap penguasaan keseluruhan atau TPK bagi mata pelajaran. Tahap penguasaan keseluruhan ini merangkumi aspek pengetahuan, kemahiran dan nilai. Untuk ini, guru perlu mentaksir murid secara menyeluruh dan holistik dengan melihat pelbagai kaedah seperti pencapaian mereka dalam ujian topikal, melalui pemerhatian,
latihan, pembentangan, respons secara lisan, kerja projek, produk atau sebagainya. Dalam hal ini, guru hendaklah menggunakan pertimbangan profesional bagi membuat keputusan tentang tahap penguasaan murid. Di sini, guru perlu membuat keputusan berdasarkan analisis dan rumusan maklumat terhadap pembelajaran murid yang merangkumi pengetahuan, kemahiran dan nilai secara beretika dan bertanggungjawab. Pertimbangan profesional merupakan satu proses berterusan sepanjang PDP. Dalam membuat pertimbangan profesional, guru perlulah menggunakan pengetahuan, pengalaman, input murid dan tanggungjawab profesional mereka. Guru dapat melakukan pertimbangan profesional berdasarkan kekerapan pemerhatian dan interaksi dengan murid pada satu tempoh yang sesuai. Walau bagaimanapun, untuk satu pertimbangan yang boleh dipercayai, seorang murid harus diberi peluang yang mencukupi bagi menunjukkan apa yang telah dipelajari. Ini bermakna guru harus mengumpul hasil kerja murid yang secukupnya serta melakukan pemerhatian dan membuat analisis untuk mendapatkan gambaran menyeluruh bagi membantunya membuat pertimbangan terhadap seseorang murid. Ini membolehkan guru memberi justifikasi tentang pertimbangan yang dilakukan. Berikut ialah perkara-perkara lain yang perlu diambil kira dalam melaksanakan pertimbangan profesional. Guru perlu memahami hasrat kurikulum mata pelajaran masing-masing. Guru juga perlu menentukan pentaksiran, mengenal pasti aspek pembelajaran yang perlu ditaksir berdasarkan standard prestasi bagi setiap kelompok standard kandungan dan standard pembelajaran. Kaedah dan instrumen pentaksiran bergantung kepada apa yang hendak diukur. Oleh itu, guru perlu menggunakan pelbagai kaedah pentaksiran meliputi pemerhatian, lisan dan penulisan melalui pelaksanaan PDP dalam bilik darjah. Guru perlu meningkatkan kemahiran membuat pertimbangan dan memberi justifikasi terhadap setiap murid serta sentiasa merekodkan perkembangan pembelajaran murid. Hasil kerja murid merupakan salah satu bukti perkembangan pembelajaran murid. Selain itu, pentaksiran bilik darjah seharusnya berlaku secara autentik dalam situasi PDP yang menyeronokkan, tanpa tekanan dan bersahaja dalam persekitaran bilik darjah agar interaksi antara guru dan murid, murid dan murid serta murid dan bahan pembelajaran menjadi lebih bermakna. Pentaksiran bilik darjah yang autentik tidak seharusnya berlaku dalam situasi yang terlalu formal dan memberi tekanan kepada murid seperti dalam dewan peperiksaan. Guru perlu memberi peluang yang adil dan masa yang secukupnya kepada murid untuk menunjukkan apa yang telah dipelajari, termasuklah mempelbagaikan sumber, aktiviti dan kaedah pentaksiran supaya murid mendapat ruang serta peluang untuk mempamerkan keupayaan mereka dalam melaksanakan pelbagai tugasan. Selain itu, guru juga boleh berbincang sesama rakan sejawat dalam panitia atau mata pelajaran yang sama bagi memantapkan pertimbangan profesional. Pelaporan ialah proses penyampaian maklumat pentaksiran dari semasa ke semasa tentang kemajuan dan pemerolehan pengetahuan, penguasaan kemahiran, penerapan nilai, pembangunan sikap dan pencapaian murid yang dikemukakan kepada pihak berkepentingan, terutamanya ibu bapa. Melalui pelaporan, ibu bapa dapat memantau perkembangan pembelajaran dan tahap penguasaan anak mereka. Perkembangan dan kemajuan murid boleh dilaporkan secara lisan atau bertulis dalam bentuk tahap penguasaan dengan merujuk standard prestasi. Pelaporan tahap penguasaan ini dilakukan 2 kali setahun dan dijana melalui laporan individu dalam template Excel yang disediakan. Berikut ialah sumber rujukan yang dihasilkan oleh Kementerian Pendidikan dan boleh digunakan untuk maklumat tambahan tentang pentaksiran bilik darjah. Buku panduan pelaksanaan pentaksiran bilik darjah boleh dicapai di laman sesawang bahagian pembangunan kurikulum, manakala video dan wacana ilmu tersebut boleh diperoleh dari EduWeb TV
atau YouTube. Sekian, terima kasih.